Ketika kabus pagi masih menyelimuti bumi dan mayat para pejuang membisu di tanah yang beku, seekor naga raksasa merayap perlahan, tubuhnya hitam seperti bayang maut, menyusur batu-batu tajam dengan mata menyala seperti bara neraka. Namun dalam parit gelap yang sepi, seorang pahlawan berdiri, diam, menunggu. Sigurd, wira yang tiada tandingan, mata berkilau dalam kegelapan, bukan kerana ketakutan, tetapi kerana tekad yang membara. Dan saatnya pun tiba. Dengan satu hembusan nafas, dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menghunus pedang yang menyala seperti api takdir. Dia membunuh seekor naga, mandi dalam darahnya, memahami bahasa burung, dan mati bukan di medan perang, tetapi dikhianati. Anda mungkin mengenalinya sebagai Sigurd atau Siegfried dalam tradisi Jermanik. Tetapi adakah dia sekadar wira fantasi? Atau kisahnya ialah memori tersembunyi yang menggabungkan mitos, sejarah, dan mungkin juga sains yang dilupakan? Mari kita bongkar benang-benangnya. Legenda Sigurd disimpan dalam Volsunga Saga dari abad ke-13. Tetapi bukti linguistik dan tema menunjukkan ia bermula sejak zaman migrasi Eropah, sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masihi. Kisah ini menggemakan mitologi Indo-Eropah yang lebih tua. Indra, dewa Veda, membunuh ular besar Vritra. Herakles melawan Hydra. St. George membunuh naga beberapa abad kemudian. Adakah Sigurd hanyalah satu lagi wajah kepada wira arketip yang sama? Sesetengah sarjana berhujah bahwa Sigurd mungkin berdasarkan pahlawan atau raja sebenar yang kemudian dimitoskan. Keluarga di Raja Gejukungs yang akhirnya mengkhianatinya dipercayai berakar umbi daripada bangsawan Burgundian yang berperang dengan Rom. Adakah Sigurd Gema terdistorsi daripada panglima perang puak yang jatuh dan perebutan kuasa mereka yang tragik? Dalam kisahnya, Fafnir bukan dilahirkan sebagai naga. Dia menjadi naga, dikutuk oleh ketamakan selepas mencuri harta emas ilahi. Transformasi ini memberi petunjuk kepada makna yang lebih mendalam. Penyelidik moden mencadangkan bahawa naga mungkin mewakili bencana alam yang disalah tafsir oleh masyarakat kuno. Di Iceland dan Skandinavia, letusan gunung berapi dan gas beracun mungkin telah mengilhamkan legenda makhluk yang menghembus api atau membunuh dengan nafas tidak kelihatan. Istilah naga mungkin muncul daripada penemuan fosil. Di Cina purba, tulang dinosaur dikenali sebagai tulang naga. Adakah budaya Norse menemui sesuatu yang serupa? Dalam pandangan ini, Gua Fafnir menjadi simbol kepada yang tidak diketahui, memasuki perut bumi, dan berdepan kuasa yang sukar difahami. Apa yang menjadikan harta Fafnir begitu ditakuti? Emas itu disumpah oleh cincin Anfari, artifak dari para dewa yang membinasakan sesiapa sahaja yang memilikinya. Secara psikologi, kisah ini mencerminkan bagaimana ketamakan merosakkan dan mengasingkan. Sigurd, walaupun suci, terjebak dalam kitaran itu. Secara sejarah, kisah ini mungkin mencerminkan perebutan kekayaan sebenar semasa zaman migrasi, apabila harta dan tanah Rom direbut oleh kerajaan puak. Emas Rhine di Jerman kemudian diromantisasi dalam Ring Cycle oleh Wagner. Mungkin sebahagian daripada memori kolektif ini. Cincin itu sendiri meramalkan One Ring dalam karya Tolkien. Objek terkutuk yang memberi kuasa tetapi membawa kehancuran. Salah satu elemen paling aneh dalam legenda Sigurd ialah ini. Selepas membunuh naga dan merasai darahnya, dia mula memahami bahasa burung. Dalam mitos Norse, Raven dan Gagak adalah suci, sering dikaitkan dengan Odin. Sains moden mendedahkan bahawa burung-burung ini mempunyai kecerdasan luar biasa. Mereka menggunakan alat, mengenali wajah manusia, dan berkomunikasi secara kompleks. Adakah orang kuno menyedari ini
dan memasukkannya ke dalam cerita sebagai kebijaksanaan gaib. Teori lain saat Sigurd meminum darah itu mungkin melambangkan ritual syamanik. Beberapa budaya Puak menggunakan halusinogen atau upacara yang menimbulkan penglihatan dan halusinasi auditori. Dalam konteks ini, bahasa burung mungkin mewakili keadaan kesedaran yang berubah. Sigurd memegang Gram, pedang yang patah dan ditempa semula, seperti Excalibur dalam legenda Arthur. Ini mencerminkan motif purba bahwa kuasa sejati mesti diperoleh melalui pemulihan, bukan pewarisan. Dia membangkitkan Brynhildr, seorang Valkyrie yang tidur dalam lingkaran api. Sesetengah sarjana menganggapnya sebagai representasi simbolik kepada ketuhanan feminin, entiti yang dahulunya berkuasa tetapi dihukum oleh dewa lelaki, mencerminkan mitos matriarki yang lebih tua. Cinta mereka yang terlarang menyerupai epik tragik. Di seluruh dunia, penyatuan dilarang. Kehilangan memori melalui sihir. Pengkhianatan oleh keluarga. Corak berulang ini mungkin mencerminkan kebenaran sejagat tentang kuasa, memori, dan kepercayaan. Walaupun tiada bukti arkeologi langsung tentang Sigurd, petunjuk menunjukkan konteks sebenar. Jukungs menyerupai klan Jermanik sebenar. Pengkhianatan mereka mencerminkan politik keras dunia pasca Rom. Zaman migrasi ialah zaman kejatuhan dan pembinaan semula. Empire runtuh, sempadan bergeser, dan tradisi lisan cuba mengekalkan identiti. Sigurd mungkin bukan seorang tokoh tunggal, tetapi gabungan raja yang jatuh, wira puak, dan fabel moral. Hartanya mungkin tanah, cincinnya mungkin kedaulatan, naganya mungkin peperangan. Jadi apakah kisah Sigurd sebenarnya sebuah mitos? Ya. Memori sejarah tersembunyi? Mungkin. Satu amaran, sudah pasti. Kisahnya bergema sepanjang masa kerana ia menangkap sesuatu yang abadi. Kos keinginan yang berlebihan, godaan kuasa, ketidakterelakan pengkhianatan. Sains membantu kita memahami akar semula jadi naga. Sejarah membantu kita meletakkan konteks raja dan harta, tetapi mitos yang mengekalkan emosi, pengajaran, dan keajaiban. Itulah sebabnya kita masih menceritakan kisah Sigurd, bukan kerana dia pernah hidup, tetapi kerana apa yang dia hadapi masih ada bersama kita, naga di dalam diri.